Bertemu lagi kita dalam cerita. Saya ingin berkongsikan satu kenyataan media oleh Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri yang baru saja dikeluarkan sebentar tadi, di mana kerajaan melalui Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri telah mengambil tindakan proaktif dengan melaksanakan sesi libat urus bersama industri pada 17 hari bulan yang lepas, di mana ini antara lain untuk melihat bagaimanakah kesan yang dihadapi oleh industri dan juga bagaimana langkah-langkah yang perlu diambil untuk dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini berkuat kuasa. Antara yang ingin saya ambil kira di sini ialah mengenai fakta di mana syarikat-syarikat yang diluluskan beroperasi wajib mematuhi beberapa syarat yang berikut. Antara lain, syarikat hendaklah mengurangkan bilangan pekerja kepada tahap paling minima atau sekurang-kurangnya sebanyak 50% daripada jumlah semasa atau yang berdaftar bagi pengeluaran dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, di mana syarikat perlu wujudkan sistem pekerjaan dari rumah bagi pekerja yang tidak terlibat dengan aktiviti penghilangan yang kritikal. Syarikat juga dikehendaki memenuhi permintaan dan keperluan produk, dan juga ada beberapa perkara lain dan juga langkah-langkah pencegahan seperti mengambil dan juga memeriksa suhu badan setiap pekerja, dan juga bagaimana hak-hak pekerja perlu dilindungi sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Ini akan kami muatkan di astroawani.com sebentar lagi nanti. Tetapi saya ingin bersama dengan rakan tugas Faris Azman. Faris Azman difahamkan pergi ke Pasar Awam, pergi ke Pasar Coket katanya tadi. Jadi bagaimana suasana di sana? Kalau saya baca artikel Faris di astroawani.com, memang tak ramai. Tapi pukul berapa pergi pasar tadi tu? Baik, terima kasih Zul. Ya, kami berada di pasar sekitar jam 10 pagi tadi sehingga tengah hari tadi untuk membuat pemantauan. Biasalah hari ini merupakan hari pertama iaitu Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi kita nak tengok sebenarnya bagaimana rakyat di ibu negara ini, adakah pergerakan ini terkawal, adakah mereka mengikut perintah yang telah diberikan oleh kerajaan dalam memastikan COVID-19 ini penularannya dapat dibendung. Dan saya bersama rakan juru kamera saya sebentar tadi, Nur Fahmi, pergi ke Pasar Coket. Sebenarnya Zul, pada awal pagi dilihat pergerakannya ada, terdapat orang ramai mendapatkan barangan asas seperti ayam, daging, telur dan banyak lagi barangan-barangan dapur untuk mempersiapkan diri mereka untuk keluarga. Dan boleh dikatakan saya menumbual beberapa peniaga sebenarnya yang mengatakan ya, pasaran mereka kalau ikutkan daripada pagi sebenarnya Zul, Pasar Coket ni kita tahu di ibu negara menjadi salah satu lokasi tumpuan kalau kita ingin membeli ikan segar, ayam segar dan sebagainya. Jadi mereka mengatakan bahawa kalau sebelum ini daripada pagi sehingga tengah hari ikan dan ayam mereka itu hampir setengahnya dijual. Namun ia berbeza pada hari ini, hari pertama, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan, di mana hanya 20% sahaja dikira pelanggan ataupun pelanggan yang datang untuk membeli di sekitar pasar itu. Dan sebelum kita mungkin bercerita lanjut apa yang dapat saya saksikan sebentar tadi di pasar, mungkin Zul kita boleh dengarkan sedikit dua peniaga yang saya temu bual berkenaan dengan tinjauan yang kita buat pada pagi tadi. Kita dengarkan sikit. Kalau hari biasa-biasa itu alhamdulillah lah, sebab saya pun ada hantar customer, ada orang beli kat sini kan. Bermakna kalau sehari itu biasa pun dalam 400 kilo, 500 kilo satu hari boleh lah, laku kan. Tapi sekarang pun tinggal 50. Tengok macam ni lah, tinggal 70 kilo daripada 400 kilo macam punya meniaga. Hari pertama yang saya hantar-hantar kedai semua pun tak ada ambil, habis. Kedai tak ambil, semua yang saya supply kedai makan apa semua tu kan, semua tak ada. Cuti semua, cuti je semua, 14 hari. Orang tak dapat keluar, dia orang lebih kurang sebelum kes Muhyiddin Yassin umumkan ni cuti 2 minggu. Dia orang dah rebut-rebut dah belanja waktu malam. Contohnya dekat pasar malam. Jadi waktu pasar pagi ni memang tak ada orang keluar. Sikit je. Jadi kira nak niaga tu macam nak tak nak jugalah. Sebab tak ada orang, tapi terpaksa. Takkan 2 minggu nak terperap dia dalam rumah, memang bosan lah. Tak dapat duit. Takkan tak nak makan, mesti nak makan juga. Okay. Harga sekarang sama atau dikurangkan je? Lebih kurang sama, tapi ada beberapa barang yang daripada Cameron Highland tu tak dapat diturunkan ke Pasar Borong Selayang.
Jadi harga dia melambung. Lebih kurang daripada RM3 boleh jadi RM5. Melambung macam tomato. Tapi tak semua barang lah. Lebih kurang semua harga sama lagi. Cuma ada beberapa barang yang naik harga melambung. Sebab kan terputus. Pengangkutan tak ada. Itu jelas dua peniaga yang saya temu bual seperti Zul, itu mengenai dengan realitinya pada hari pertama yang terpaksa mereka tempuhi. Ya, kita sedar ini merupakan tanggungjawab bukan sahaja peniaga, malah rakyat di seluruh negara, terutamanya warga kota. Dan pergerakan sebentar tadi Zul, sebenarnya saya lihat mungkin ada tanda-tanda signal bahawa kesedaran itu ada kurang sedikit. Mengapa saya mengatakan begitu sebenarnya Zul? Kerana dilihat yang memakai topeng, yang menggunakan PPE atau Personal Protection Equipment ini hanya segelintir saja, bukan keseluruhan peniaga maupun pelanggan yang datang ke Pasar Coket. Dan saya membuat tinjauan di sekitar kawasan Coket juga, di restoran-restoran, ya, mendapati ada restoran yang telah tutup, ada yang membuka hanya untuk makanan itu dibeli dan bukan dimakan di restoran itu sahaja. Dan kami juga turut lihat DBKL, anggota penguatkuasa, melakukan tinjauan dan pemeriksaan di sekitar kawasan-kawasan ataupun sekitar premis-premis untuk memastikan tiada perniagaan ataupun restoran yang dibuka di mana orang ramai boleh minum di situ dan hanya restoran dibenarkan untuk makanan dibawa keluar sahaja, dibeli dan dibawa balik sahaja. Itu dapat saya kongsikan, Zul. Visual bank-bank semua masih lagi dibuka. Faris, tadi saya tanyakan juga, ada tak berjumpa dengan orang ramai, orang awam yang mungkin menjalankan aktiviti seharian dan keluar untuk membeli barang-barang dan sebagainya? Ada tak sempat menemu bual mereka ataupun mereka agak teragak-agak apabila Faris bawa Mike Flag Astro Awani itu, mereka melarikan diri ke ataupun bagaimana, Faris? Itulah sebenarnya Zul, di mana kami datang membawa Mike Flag ini, Astro Awani, untuk buat tinjauan. Sebenarnya kami untuk melihat apa yang berlaku pada hari pertama perintah ini dikeluarkan, dikuatkuasakan. Namun rata-rata orang ramai melihat kami seperti macam takut sebenarnya. Melihat ada juga yang saya datangi kepada mereka, kata boleh kita temu bual, ada yang mereka lari, ada yang mereka mengatakan tak mahu dan sebagainya. Mungkin privacy, mungkin juga mereka takut tidak akan mereka keluar tanpa memakai topeng, itu mungkin akan dikejam kalau ia dilaporkan di dalam berita maupun di sosial media dan sebagainya. Itu mungkin persepsi mereka terhadap kami Astro Awani pada tadi kami berada di Pasar Coket. Namun sebenarnya apa yang dapat saya garapkan sebenarnya Zul, pemerhatian kami, kru kami yang berada di luar ini melihat bahawa rakyat Malaysia, ya, pergerakan itu semakin sedikit bagus untuk memastikan penularan COVID-19 itu kurang sebenarnya Azul. Namun mungkin pendekatan-pendekatan yang lebih terperinci perlu dilakukan, di mana kita tahu pasar burung ataupun pasar-pasar yang memasarkan bekalan-bekalan makanan bahan asas ini perlu dibuka bagi memastikan rakyat terus mendapatkan bekalan makanan untuk mereka. Namun mungkin dari sudut pandangan di mana perlu diperkasakan lagi dari sudut memakai protection seperti mask, topeng muka, seperti glove dan sebagainya. Mungkin itu kesedarannya agak kurang sedikit di kalangan masyarakat, terutamanya kepada peniaga sebenarnya, Zul. Itu dapat saya bawakan daripada ibu negara kita ini. Okey, ini visual dan juga cerita Faris dan juga Haris sebentar tadi. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam cerita. Kami juga galakkan penonton-penonton Astro Awani untuk berkongsikan cerita anda. Terima kasih Faris. Kami menggalakkan juga penonton Astro Awani kalau ada praktis yang baik ketika berada di luar, ketika membeli makanan, ketika berurusan di bank dan sebagainya, mungkin ada praktis yang baik seperti social distancing tu dapat dilakukan dan juga digambarkan kerana ada visual-visual dan juga gambar-gambar yang menarik yang mungkin dapat dijadikan contoh praktis yang baik ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Sekian saja cerita untuk hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Teruskan bersama kami di astroawani.com dan juga di saluran 501 Awani untuk mendapatkan perkembangan terkini dan juga sahih berkenaan dengan COVID-19. Sekian saja. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.